Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jadi terlebih dahulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Imam kita, kepada AJK Masjid Al-Amin, terima kasih kerana, dan kepada para jemaah Masjid Al-Amin Srijaya Sri Aman masjid. Dah naik taraf jadi masjid lah. Okey. Terlanjur nak jemput surau tu. Padahal dah naik taraf jadi masjid. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama sekali lagi kaitan dalam satu pengajian hadis, hadis 40. Ada 42 hadis kesemuanya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi saya ingatkan sekali lagi lah, hadis itu adalah hadis asas, yang amat asas berkaitan dengan Islam. Cuma kami akan bincang ataupun syarahkan ataupun jelaskan secara ringkas lah, untuk kita yang awam tu lah. Jadi supaya kita lebih mudah faham, dan sebaik-baiknya kalau boleh dihafal, supaya hadis-hadis tersebut, apa-apa ingatan ataupun pesanan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut dijadikan ingatan kita, dijadikan pegangan hidup kita, daripada hadis yang pertama sampai hadis yang ke-42, insyaAllah. Dan pada malam ini kita sambung yang minggu lepas, hadis yang ke-14, berkaitan dengan hak darah seseorang Muslim. Jadi seperti biasa, sebelum mula kita baca hadisnya terlebih dahulu, hadis yang ke-14 dalam Arba'inun Nawawi, dalam hadis 40. Jadi hadisnya berbunyi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, as-saybuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Yang bermaksud, tidak halal darah seseorang Islam, seseorang Muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku ini adalah utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu daripada tiga perkara. Yang pertama, lelaki dan perempuan yang telah berkahwin yang berzina, dan orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan orang yang meninggalkan agamanya dengan memisahkan dirinya daripada jemaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nombor 6878 dan juga hadis riwayat Muslim nombor 1676. Jadi hadis ni seperti kita sentuh sebelum ini, kaitan dengan prinsip ataupun perundangan yang berkaitan dengan memelihara kehidupan, agar kehidupan kita jadi sejahtera. Di panjang lebar kita dah sentuh sebelum tu lah, kaitan dengan yang pertama sekali adalah hak seseorang yang apabila mengucap kedua kalimah syahadah, nyawanya automatik akan dijaga betul-betul dalam Islam. Dan yang kedua, yang seterusnya, Rasulullah SAW sebutkan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Jadi yang kecuali Rasulullah SAW sebut darah seseorang Muslim haram untuk ditumpahkan kecuali dalam tiga perkara. Iaitu yang pertama, as-saybuz zani, iaitu orang yang berzina. Dan orang berzina ada pecah dua. Minggu lepas kita dah sentuh kaitan dengan ada yang disebut muhsan, iaitu orang yang dah berkahwin, ada yang belum berkahwin. Yang dah berkahwin, hukumannya adalah rejam. Yang belum berkahwin, sebat 100 kali. Minggu lepas kita dah ceritalah kaitan dengan yang mana hukuman tersebut telah dihadkan, istilah lainnya hudud lah, telah ditetapkan berkaitan dengan had-hadnya. Dan yang kedua yang dia dah disebut sentuh sebelum ini, minggu lepas kita dah sentuh juga kaitan dengan perkara paling penting. Sebelum pergi kepada perkara yang hak yang kedua adalah kaitan dengan seseorang apabila dah bertaubat, contohnya apabila kena had, yang berzina tadilah, minggu lepas kita dah baca hadisnya yang mana ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang berzina, yang ngakunya berzina, tapi apabila direjamnya lari. Apabila lari, kena baling dengan kena baling dengan tulang unta yang besar.
tahu bahagiannya lah. Pasiannya meninggal. Apabila meninggal, pasiannya Rasulullah SAW sebenarnya nyuruh sahabatnya melepaskan orangnya, tapi sahabat yang lainnya terus mengejar dan membunuh. Maksudnya di sini Rasulullah SAW lebih menitik beratkan taubat daripada dibunuh pasal rejam. Dan yang kedua kaitan dengan qisas, iaitu membunuh. Kes membunuh pun terbahagi kepada 3. Minggu lepas kita dah cerita. Membunuh dengan sengaja, membunuh yang tidak sengaja, yang membunuh dengan seakan-akan sengaja. Minggu lepas kita dah cerita kaitan dengan yang membunuh dengan sengaja. Mungkin kita boleh ulanglah sikit. Yang mana yang membunuh dengan tama, dengan niat lah. Yang pastinya dengan niat. Yang kedua dengan barang-barang yang boleh membunuh, pisau, ataupun tombak, pistol ke senapang, apa-apa ajalah yang boleh membunuh. Yang kedua, kategori kedua, tidak sengaja. Pertama memang kita pasti memang saya ada niat. Pertama yang memang tiada niat. Kedua dengan barang-barang yang memang saya akan membunuh selalunya. Main-main kertas, tikam kertas, kawannya mati contohnya. Ataupun niup-niup telinga kawannya pengsan, mati contohnya. Memang selalunya secara logiknya saya akan membunuh. Tapi mati disebabkan orang tadi. Jadi dia membunuh tanpa sengaja. Dan yang seterusnya, yang ketiga minggu lepas kita dah sentuh kaitan dengan seakan-akan sengaja. Contohnya yang main pisau, tapi dia sedang niat membunuh, dia main-main pisau aja. Tikam kawannya kena, cacak ke badan kawannya mati contohnya. Ataupun main lembing. Contoh main-main lembing, gurau dengan kawan, tiba-tiba tercacak dekat dada kawannya, kena jantung terus meninggal contoh. Dia seakan-akan sengaja. Jadi setiap kesalahan memang ada hukumannya. Jadi yang disentuh adalah hadis tu adalah hadis yang membunuh dengan sengaja. Minggu lepas kita dah cerita kaitan dengan orang yang kena qisas ataupun balas bunuh dengan bunuh. Qisas adalah balas. Bunuh balas dengan bunuh. Kalau mencederakan orang lain, motong hidung orang, motong telinga orang, kena balas juga. Cumanya hudud lain lagi lah. Minggu lepas kita ada cerita hudud lain lagi. Contoh mencuri yang kena balas lah. Kes tentera sebenarnya mun masuk kategorinya seakan-akan lah. Seakan-akan membunuh. Yang tentera lah. Tapi ialah Allah alam kita situ masih berani juga lah nak wadahnya masuk kategorinya. Tapi mun secara zahirnya memang masuk kategori lah. Seakan-akan membunuh. Okey. Nah dia rejam, memang rejam sampai mati. Sejauh mati, sebaik-baiknya dilepaskanlah Rasulullah SAW dengan syaratnya taubat. Yang minggu lepas kita ada cerita hadisnya, sahabat yang lari, apabila lari masih dia ditikam sampai mati. Ini si bolehnya mesti kejam juga. Kaedahnya, tekniknya mesti kejam juga. Ya si boleh. Ini saiz batunya selalunya besar-besar. Besar-besar tok lah selalunya. Si besar gila sedang-sedang lah. Besar gila. Saya dah besar gila. Ya sekali tikam memang matilah. Pengajaran dari kejam adalah mungkin kita baca kitab ulama lah, nya akan ada pengajaran daripada kejam sebab seseorang dan cari nyaman, pernikahan halal. Dia juga cari nyaman pernikahan yang haram. Jadi nya akan dibalas dengan yang si nyaman lagi lah. Qisas si macam nak qisas si yang berzina kita zinanya balik qisas taknya balas dengan balas ya. Tapi ketika hadir ni saya Ustaz, apakah wajib kita merejam ataupun kita boleh menarik diri si merejam lagi? Boleh menarik diri. Sebaik-baiknya menarik diri lah sebenarnya, tapi mau mengejam silakan. Semua menarik diri, mana hukuman rejam si terlaksana. Sebenarnya hukuman dia adalah seberat-berat, sebaik-baiknya dielakkan. Seboleh-bolehnya lah benda ya paling last sekali dibuat kejam. Macam orang potong tangan, sebaik-baiknya hakim melarikannya daripada kena potong tangan. Sebab ya kita nangga hukuman hudud paling susah di last kali potong tangan, paling susah nak dijatuh hukuman hudud. Sebabnya mesti nampak dengan mata kasar 4 orang saksi yang adil.
Tiba-tiba salah seorang saksi si ingat, tiba-tiba lupa si ingat, hanya akan ditolak terus. Maksudnya amat-amat susah lah nak menjatuhkan hukum hudud. Tapi si bermakna orang yang mula kesalahannya akan lepas, yang akan pergi kepada hukum ta'zir lepas ya. Hukum ta'zir itu hukum yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah lagi lah menetapkan apa hukumannya lepas ya, berdasarkan iqrar ke, berdasarkan bukti-bukti ke apa ke. Boleh macam kes selalu kita dengar muncimia contohlah hudud orang pernah Ramadah muncimia nyaman lah orang yang merogol tu lepas sebab saya ada bukti. Secara logiknya orang saya akan merogol depan orang ramai nak. Dia balik kepada ta'zir tadi, pemerintah yang akan menetapkan berapa hukuman, kadar hukumannya. Okey okey. Seterusnya qisas tadi ulang sikitlah. Perlu memenuhi 4 syarat. Yang pertama, syaratnya individu yang dihukum qisas mesti mukallaf, mesti yang baligh ataupun berakal dan juga berakal, capai umur. Yang kedua, kita dah sebut sebelum tu, bukan keluarga mangsa. Maksudnya bukan bapa, bukan mak, bukan yang atas-atas lah, bapa, mak, datuk, nenek, moyang ni lah. Tapi sebelainan dengan yang bawahnya, anaknya, contoh bunuh bapaknya, perlu kena qisas. Tapi muata atas pun bapaknya bunuh anaknya, bapaknya saya akan kena qisas. Okey Jadi itu dah kita sentuh minggu lepas. Dan mangsa yang ketiga, syaratnya mangsa yang dibunuh mestilah orang yang dijamin nyawanya. Maksudnya punya kafir zimmi yang dah mula perjanjian dengan orang Islam dibunuh juga. Ya si bolehlah. Dan seterusnya pembunuh dan mangsa mestilah mempunyai taraf yang sama. Maksudnya merdeka dengan orang merdeka. Mun orang merdeka membunuh seorang hamba, jadi orang merdeka tersebut saya akan kena qisas. Ya tapi ini tu saya dah hamba lagi lah. Okey Dan yang seterusnya kita sentuh sedikit yang belum sempat disentuh kaitan dengan murtad. Jadi dalam hadis tu tiga kategori. Pertama, kategori orang yang berkahwin, berzina. Kedua, orang yang membunuh dengan sengaja. Yang ketiga, yang halal darahnya adalah murtad. Tapi kita si boleh lah direct terus bunuh orang murtad. Dengar je orang nama murtad, terus bunuh si boleh. Dia kita akan bincang lah. Jadi murtad atau riddah dalam bahasa Arab membawa maksud beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menurut istilah undang-undang Islam pula, murtad ialah beralih daripada memeluk Islam kepada memeluk agama lain ataupun ajaran yang lain. Dan murtad merupakan jenis kufur yang paling keji dan membabitkan hukuman dan implikasi yang amat berat. Jadi tu disebut juga dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya, berpaling daripada agama Islam, lalu ia mati sedangkan dia tetap dalam kafir. Maksudnya apa? Muanya sempat kembali kepada agama Islam, sebelumnya mati nya dikira sebagai muslim. Tapi punya si sempat kembali kepada Islam, sebelumnya mati si sempat, jadi nya dihukum sebagai kafir. Maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan juga di akhirat. Minggu sebelum tu kita dah cerita kaitan dengan orang yang lagi kecilnya belajar Quran, belajar ngaji, belajar tajwid, kacak tajwidnya, tiba-tiba akhir hayatnya murtad. Jadi semua pahalanya yang susah payahnya buat tadi, nya sedekah ke apakah sebelumnya murtad, jadi terhapus semua. Di akhirat kelaknya akan jadi orang yang habitat amaluhum, terhapus semua ganjaran pahalanya. Tapi ada soalan, macam ni punya insaf, bertaubat sebelumnya mati. Contohnya mungkinnya murtad umur 20 contoh, ataupun murtad umur 40. Nauzubillah, mudahan kita sih terkenal lah. Murtad umur 40, umur setahun sampai umur 40 hanya mula amalan bagus, tiba-tiba hanya murtad umur 40. Pasal dekat-dekat nak mati umur 45 tahun, dekat-dekat nak mati hanya tobat. Contohnya, adakah dapat balik pahalanya yang umur setahun sampai 40 tahun tadi? Adakah sebelumnya murtad dapat balik pahalanya? Di soalannya, jawapannya adalah dalam ayat itu tadi, habitat a'maluhum, amalannya habis. Habis daripada umur setahun sampai 40, habis pahalanya, si dikira.
Cumanya mula balik. Mula balik contoh esok hari toknya taubat, esoknya meninggal contohnya. Pinya sempat taubat contohnya murtad sebelumnya. Cerita-cerita tadi lah. Singannya mula kembali insaf tadi, pahalanya mula baru. Dia akan rasa rugi. Sebab dia nenek sebab Allah SWT jelas mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa Allah ada, sungguhnya aku akan ampunkan dosa-dosa syirik. Allah ada akan ampun dosa-dosa syirik, tapi aku akan ampunkan dosa-dosa lain selain dosa syirik. Munnya meninggal Allah, munnya meninggal dalam keadaan kafir, Allah ampunkan dosanya. Tapi munnya dalam satu ayat lagi fahabitat amaluhum. Para ulama menetapkan bahawa pahalanya tadi memang terhapus semua. Mun startnya murtad hari tu terhapus semua amalannya dulu. Tapi munnya meluk agama Islam balik, mula baru dari kosong. Mula dari seperti bayi yang baru lahir, mula kosong balik. Tapi senang cerita rugilahnya. Sebelum tu nya berusaha betul-betul, tiba-tibanya paksa mula balik daripada kosong. Dosa pun kosong juga, semua kosong. Pahala kosong, dosa kosong juga. Ni orang ikut dia, janganlah, nauzubillah. Rugi ya. Kita rugi, sayang kita dah sedekah banyak, pergi sekolah belajar pendidikan Islam, mengajar ngaji apa semua, pahala pun dah banyak, alhamdulillah lah. Pahala banyaklah, mudah-mudahan doa. Dosanya banyak, tobatlah supaya dosanya jak terhapus. Jangan murtad lah. Sebab sekali lamsam sekali dengan pahala-pahala hilang. Pimunya taubat dosa aja hilang. Pimunya molah sebenarnya murtad dengan sekali angkut sekali pahala hilang. Nauzubillah. Tapi punya taubat dosa aja hilang. Pahala tetap kekal. Munnya sempat taubat. Yalah masalahnya munnya sempat taubat. Babnya kita tahu bila ajal kita datang. Betul, terima kasih. Menyesal. Nauzubillah. Betul. Betul. Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah ayatnya khalidina fiha abada, selama-lamanya masuk dalam neraka. Ayatlah faulaika ashabun nari hum fiha khalidin. Selama-lamanya dalam neraka. Pasti hanya nyesal. Ayat sikit lagi Allah surah bisingan surah apalah. Allah nyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah bagusnya kan neraka, dah masuk neraka dapuk. Contoh nyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah bagusnya sebab badan dah sakit, dah kena api. Ini ada alangkah bagusnya mun kehidupan aku boleh diputar balik. Ni nak kembali lagi malah amalan soleh di dunia. Tapi masalah si dapat lagi. Macam ni cikgu Wadah tadi lah. Munnya si sempat nak taubat sebabnya si tahu bila waktu kita nak meninggal. Nauzubillah, mudah-mudahan kita si masuk dalamnya lah. Sebab yang mun ada kekeliruan selalunya. Ada kekeliruan di longgok. Tambah lagi esoknya kekeliruan, tambah lagi kekeliruan. Sepatutnya kekeliruannya perlu dihilangkan. Nanya dengan ustaz, cari ilmu, sepatutnya lah perlu dihilangkan. Tapi apabila bertambah kekeliruannya, syubhat lah istilahnya. Lama-lamanya akan boleh las-las mesti betul-betulnya boleh di murtad. Cara orang nak memurtadkan seseorang, dia beri kekeliruan banyak-banyak. Yang ada Islam mun orang dia ada usaha untuk menghilangkan kekeliruan, membersihkan otaknya dari kekeliruan, di lama-lamanya boleh termakan juga kekeliruannya, las-las boleh di murtad. Sebab kita katakan bahawa ilmu tu salah satunya cara untuk membersihkan segala kekeliruan. Jadi kaitan dengan murtad. Jadi murtad boleh berlaku sambung pada garis penentu murtad. Ada 3 nak. Murtad boleh berlaku melalui 3 perkara. Pertama sekali, menolak hukum yang telah disepakati dan pasti diketahui umum. Contohnya orang madah dalam Islam, rukun Islam ada wajib zakat, wajib puasa, wajib haji. Tiba-tiba yang madah puasa si wajib, zakat si wajib. Jadi menolak hukum, terus membantah.
Yang mana jelas-jelas adalah wajib disepakati oleh para ulama, dinya menolak, ya boleh jadi murtad. Nauzubillah, mudah-mudahan kita semua terjebak di sana. Dan yang kedua, melakukan sesuatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir yang malah benda ya. Contohnya sujud dengan berhala atau melakukan ibadah seperti apa yang dipolah oleh orang kafir. Boleh menjebakkan diri ke murtad. Dan yang ketiga, mengucapkan sesuatu yang bercanggah dengan pegangan Islam. Contoh, Allah tak si wujud, contoh, nauzubillah, dan kita si terjebak salah. Allah si wujud. Itu Allah si adil. Ada ya boleh menjebakkan ke dalam murtad tanpa kita sedar. Jadi yang seterusnya, ataupun ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan kemurtadan, sekiranya yakin waktu marah ataupun ingkar ke apa ke waktu ya. Jadi ya berjaga-jagalah kita. Jadi sebabnya kita katakan bahawa berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Tapi orang macam ya belum boleh dihukum bunuh lagi. Tidak dibenarkan sentuh dulu. Lepas tu kita cerita kaitan dengan jadi sambung pada yang tadi. Kerana orang murtad tu kesannya adalah kesan yang berlaku perubahan besar dalam kedudukan orang yang murtad. Jadi yang pertama, di dunia tu hak untuknya hidup akan gugur. Orang yang murtad tadi, hak untuknya hidup akan gugur kerana hanya wajib untuk dibunuh, boleh dibunuh, bukan wajib, boleh. Sebab apa? Sebab lepas tu kita cerita kaitan dengan macam mana untuk menegakkan hukum had tu. Yang kedua, hak untuk memiliki segala hak miliknya digugurkan. Apa contohnya? Contohnya zaman Rasulullah SAW, anak Rasulullah SAW, masih ingat namanya, suaminya belum masuk Islam, tapi dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Dipisahkan sampai suaminya masuk Islam, baru dikembalikan kepada suaminya yang asal. Senang cerita kini tu selalu berlaku kadang-kadang nak suami isteri, suaminya jak masuk Islam. Jadi waktu ya dipisahkan dulu. Isterinya masuk Islam baru kahwin. Bukan kahwin, bersatu semula. Jadi ya kaitan dengan hak-hak kaitan dengan keislaman. Ataupun orang yang anak dengan bapa, tiba-tiba bapaknya masuk Islam, anaknya belum masuk Islam. Pada waktu ya hak harta, selalunya lah terjadi hak harta. Bayar dalam Islam orang selalu pergi agak amanah raya, ingatlah, yang membagi kaitan dengan faraid, bagi-bagi harta. Selalunya apabila anaknya si masuk Islam, bapaknya jak masuk Islam, jadi harta si akan dapat dengan anaknya yang belum Islam. Ya hak-hak lah, beberapa hak. Jadi ada beberapa lagi lah hak-hak yang lain. Dan jadi sebabnya kita katakan bahawa kita perlu berjaga-jaga. Dan hukuman murtad, hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan pada lelaki dengan perempuan sama aja. Ya kaitan dengan murtad, hukuman murtad, dan tertakluk kepada hukum hakam berikut. Yang pertama, apabila seseorang murtad, nauzubillah, dah hasil terjadi kita lah, dan masyarakat kita dah hasil terjadilah pesalah murtad. Orang yang murtad wajib diminta segera bertaubat. Hanya mesti disuruh bertaubat dulu. Jangan disentuh dulu. Maksudnya jangan disentuh saja, jangan dibunuh. Si boleh. Hanya mesti disuruh taubat dulu. Pujuk ataupun hilangkan kekeliruannya. Sebenarnya Islam macam tu, cerita A sampai Z. Suruh taubat dulu. Pasnya si mau juga diberi amaran. Amaran. Tak si tu kita akan buat tu amaran tentang akibat munnya masih kekal dalam kemurtadannya tadi. Akibat di dunia dan juga di akhirat. Akibat di dunia yang kita dah pada tadi, hak-haknya semua akan gugur. Mun di akhirat, hak-hak untuk masuk syurga, sepatutnya dapat masuk syurga, sepatutnya lah. Tapi oleh kerananya murtad, dia dapat untuk masuk dalam syurga. Yang ketiga, munnya masih juga mempertahankan kemurtadannya dan juga memudaratkan keislaman orang lain. Contohnya langit orang Islam lain untuk murtad, ataupun dia cuba untuk menyebarkan agama kemurtadannya kepada orang lain. Yang langit orang lain, beri kekeliruan dengan orang lain sampai orang lain pun terkeliru apa semua. Jadi pada waktu nya wajib untuk dibunuh. Pada waktu lah nya dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluhu. Sesiapa yang menukar agamanya, hendaklah kamu bunuh dia. Hadis Bukhari nombor 3017.
Jadi siapa yang boleh menegakkan hukum, yang boleh menegakkan hukum hanya pemerintah. Kita rakyat tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Dan syarat-syarat pelaksanaan hukum kita dah pada tadi sama dengan qisas, iaitu yang pertama mesti baligh dan berakal. Akalnya mesti sempurna, ataupun akalnya setengah-setengah pun, contohnya makan ubat barunya berakal dengan baik, contohnya pada waktu ia masih juga dikira sebagai berakal, kecuali yang makan ubat si dapat baik lagi, ia baru dikira tidak berakal. Dan yang kedua, yang mesti diminta bertaubat, mesti orang menyuruhnya taubat dulu baru ditegakkan hudud. Dan yang ketiga, disahkan pengakuan bersalah, sama ada orang yang murtad yang pun madahnya murtad, ataupun saksi yang sahih dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Syarat tetapkan macam mana? 4 orang saksi, dan setiap saksi mesti adil, dan lihat dengan mata kepala rimbun. Si bolehnya kami rasa-rasa tu. Lepas tu yang nyebut tu kami murtad, kami pergi Yaman contoh. Si dengar, si boleh, nya ditolak terus. Ataupun yang ada kami si dengar dengan jelas, mungkin ada lori lalu contoh. Nya nyebut kami dah masuk agama totok contoh. Pada waktu ianya si jelas, jadi ditolak. Sebenarnya saksi di sini mesti mendengar dengan jelas, melihat dengan jelas. Sama kes macam mencuri lah, dia mesti melihat dengan jelas. Sebabnya hukuman paling berat dalam Islam tu hanya mesti boleh dijatuhkan sesuka hati. Hanya mesti dijatuhkan dengan yakin, dengan 4 orang saksi. Okey, dan yang seterusnya, kaitan dengan hadis tadi dah habislah, kaitan dengan 3 perkara tadi. Dan ada juga yang beberapa pembunuhan yang tidak diqisas, atau kita ada cerita maghrib tu ni kita. Okey, ada yang belum disentuh. Ada yang belum disentuh juga dalam tu, tapi itu untuk pengetahuan kita ajalah. Orang-orang yang boleh dibunuh oleh ulil amri, iaitu pemerintah, dengan sebab melanggar syariat, pertama boleh, tapi masih boleh dibunuh sesuka hati. Pemerintah je boleh jatuh hukum dengan syarat-syarat yang ketat. Pertama, orang yang homoseksual, liwat. Orang yang liwat boleh, berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ili wal maf'ula bih." Apabila kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, kaum Nabi Lut, kaum homoseksual, gay ke lesbian ke apa-apa je lah, maka bunuhlah pelaku dan orang yang terkena dengan yang sama ni tadilah mulah mojek ke tadi. Jadi hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan juga yang kedua, lelaki yang boleh dibunuh maksudnya, yang berhak dibunuh, lelaki yang menikahi wanita mahramnya, adik nikah dengan kakaknya, ataupun ataupun sebaliknya, dengan syarat nya asalnya nya si tahu, asalnya tahu, salah terbalik, nya tahu, nya kakaknya, tapi tetap juga nya nikah kakaknya, kaya on dengan kakak lah, ataupun adik perempuannya ke apa ke, ya si boleh. Jadi telah diriwayatkan kerana ada perintah untuk membunuhnya, kerana diriwayatkan daripada Nabi SAW untuk membunuh lelaki yang menikah dengan bekas isteri ayahnya. Bekas isteri ayah asalnya si boleh dikahwini, tapi ada lelaki yang mengahwini bekas isteri ayahnya pada zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW merintahkannya untuk dibunuh. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ketiga, tukang sihir. Tukang sihir pun perlu dibunuh. Kenapa? Tukang sihir memberi mudarat yang amat besar kepada masyarakat. Kita kawasan kita santau ke apa, nya boleh merosakkan badan orang apa semua. Jadi waktu nya boleh dibunuh, seperti mana disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi dan hadis Jundub dalam marfu'. Dan juga sebab hadisnya berbunyi haddus sahiri darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah main pancong dengan pedang. Jadi hadis tu Imam At-Tirmizi rahimahullah yang ada apa, bahawa yang benar hadis tu adalah mauquf, hanya kepada Jundub, maksudnya berhenti kepada Jundub. Dan yang keempat, yang boleh dibunuh juga, ialah pembunuhan orang yang
mengojek binatang. Ada apa? Mengojek lembu ke apa ke? Nyaon ke lembu lah. Jadi boleh faham lah. Biar dahsyat gila bahasanya lah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ah." Barang siapa yang cuba menggauli haiwan, maka bunuhlah dia dan haiwan yang digaulinya itu. Jadi hadis tu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud nombor 4404. Dan yang seterusnya, yang kelima, orang yang meninggalkan solat berdasar menurut sebagian besar ulama ia dibunuh. Jadi tapi ya sebagian ulama lah, sebab ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Ada sebagian pendapat mengatakan boleh dibunuh orang yang meninggalkan solat, tapi syaratnya amat ketat. Kita dah pada sebelum tu lah, munnya mengingkari solat si wajib, munnya nyuruh orang si solat, nya menyeru orang lain si solat, nya membantah apa semua, menyebarkan kekeliruan, pada waktu nya akan kena. Tapi nya syarat-syaratnya memang ketat. Dan yang keenam, peminum khamar, orang yang meminum arak pada kali yang keempat. Perintah bunuhnya diriwayatkan daripada Nabi SAW dalam jalur yang banyak orang yang meriwayatkannya daripada beberapa orang sahabat. Dan hadis itu adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi rahimahullah nombor 1444. Dan juga seterusnya, pencuri apabila dah dipotong tangan kanan, tangan kiri dah potong juga. Pencuri pada kali ke-5, kali ke-5 yang curi, lagi juga curi, si juga tangan dah dah sedar pun lagi juga mencuri, maka dia akan dibunuh berdasarkan sebuah hadis hasan riwayat Imam Abu Daud nombor 4410. Dan juga seterusnya, orang yang memecah belahkan kaum muslimin, contohnya sedang cerita pemberontak. Sebab apa? Sebab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berijtihad memerangi orang yang memberontak pada zamannya, ataupun orang disebut sebagai Khawarij. Mengaca cerita memang panjang lah. Ini memberontak pada zamannya, pergi berperang, maksudnya boleh bunuh. Dan Nabi, kerana ada juga sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid fa arada ay yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluhu." Barang siapa yang datang kepada kalian sedangkan ketika itu urusan kalian ada, ataupun kalian diperintah oleh seseorang, kemudian dia membelah tongkat kalian, maksudnya cuba nak memberontak atau memecah belahkan jemaah kalian, maka bunuhlah dia. Hadis tu hadis sahih, hadis riwayat Muslim nombor 1852. Jadi ya banyak lagi lah, mungkin kita nak cerita panjang. Ini sihal. Dia pengajaran sebenarnya. Hadis tadi kita cerita pasal banyak benda yang kaitan dengan nyawa. Ada banyak yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW sebenarnya. Kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang kita si perasan. Tapi sihal kita cuba sentuh untuk membuka minda masyarakat lah. Yang kita sebut tadi yang asas-asas saja. InsyaAllah mau lebih dalam, kita boleh ceritalah dalam bab jenayah. Dalam bab fiqh memang akan dicerita dalam bab jenayah. Dan yang seterusnya kaitan dengan hadis tadi, selesailah hadis yang ke-14. Cuma kita nak katakan bahawa lupa satu, objektif ataupun matlamat kita cerita hadis tadi adalah supaya agar masyarakat takut kepada Allah dan sentiasa mendekatkan diri dengan Allah, baik masa seorang ataupun di hadapan orang ramai. Dan juga yang seterusnya, lupa nak ada qisas. Selalu orang nanya pasal qisas. Qisas mun dalam pendapat ulama mazhab Hanafi mesti dilaksanakan, mesti dilaksanakan dengan pedang. Menurut ulama Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, pembunuh itu dibunuh dengan menggunakan alat yang serupa dengan apa yang boleh digunakan untuk membunuh. Jadi apa yang boleh membunuh selain pedang boleh digunakan dalam mazhab, menurut ulama mazhab Syafi'i rahimahullah. Jadi selesailah hadis yang ke-14. Dan ya, ya. Okey.
Jeddah mesti tahu lah sejujurnya. Madinah lah, cerita Madinah boleh Mun Madinah dekat Uhud, Bukit Uhud selalunya yang akan buat qisas, pancong di Bukit Uhud. Waktu nya akan iklan dalam radio sekali je nya iklan. Kayaknya si ulang lagi. Siapa terlepas lah. Selalunya sebab nya akan umum dalam radio sekali aja. Pasnya akan sidak kerajaan Arab Saudi mun di Madinah lah nya akan sedia ambulans. Sebabnya tahu ambulans keliling, polis apa semuanya akan sediakan sebab kadang-kadang tengah mancong putus kepala orang pengsan. Beberapa kali orang pengsan sebab disediakan ambulans ambil orangnya. Selalunya orang yang kena pancong akan diikat, akan didudukkan. Pasnya tok di clear, kosongkan. Maksudnya senang untuk dipancong supaya si menghalang untuk ditetak. Mun takutnya kelak lekat. Lekat nakah dah setengah dah. Siapa juga nak tembus contoh menghalang, takut menghalang sebabnya disuruh clear. Pasnya akan dibaca ayat-ayat Al-Quran supaya orang yang insaf lah. Jangan mula jenayah apa semua. Pasnya baru datang seorang algojo ni anak ni orang yang mudah lah mancong, tukar pancong. Nya akan bawa pedang, nya akan potong sekali. Sebaik-baiknya sekali aja. Nya akan putus. Selalunya pedangnya nang tajam. Tong sekali palaknya tergolek terus diikat. Nang ada terus diampa kain, terus ikat, terus masuk dalam ambulans. Orang akan dimandikan. Pasal dimandikan akan bersihlah. Tapi tiba-tiba contohlah mun ada kes, macam kami lah pernah nak nanggah juga sebenarnya. Ada kes, kami datang orang dah balik. Si jadi ke? Rupa-rupanya ahli keluarga orang tadi mengampunkan orang yang bunuh ahli keluarga tadi. Keluarga si matilah mengampuni orang si pembunuh. Hikmahnya Islam tu. Islamnya amat menitik beratkan hal memaafkan. Dengan syarat ahli keluarganya je boleh melepaskan si pembunuh daripada hukum qisas. Tapi si bermaknanya akan lepas saja. Yang mesti bayar denda, bayar diat. Macam kita dah sentuh sebelum tu lah 100 ekor unta. Seekor unta selalu dalam macam kita dah sebut sebelum tu 15,000, 16,000, ada yang sampai 20,000 ekor harga unta lah. 100 ekor unta yang mesti bayar. Contohnya saya ada duit. Contohnya orang miskin ustaz. Selalunya mun orang Arab lah. Malaysia tu wallahu alam lah. Kita tahu cuma orang Arabnya akan ada kabilahnya pun akan collect duit, akan tolong bayar. Saya ada duit juga, kabilahnya saya ada duit, bangsanya saya ada duit. Boleh pinjam dengan Baitul Mal, boleh tolong bayar. Kecuali ada lagi kecualinya. Keluarganya madah si halal aja. Ataupun si mampu je bayar. Baitul Mal siapa support contoh. Yang boleh bayar so ya deal pandai-pandainya deal dengan lah ahli keluarga lah. Bapa-bapanya nak bayar loan lah, senang cerita. Yang mau habis bayar, alhamdulillah si habis bayar itu ya kita cerita lah dia dealnya dengan ahli keluarga. Cumanya kita nak bagi tahu kaitan dengan hukum qisas ke hudud ke dalam Islam. Yang paling penting yang amat dititik beratkan, dikedepankan adalah memaafkan ataupun taubat yang amat ditekankan. Hadis yang kita dah sentuh sebelum tu, banyak hadis yang mana Rasulullah SAW banyak melepaskan orang yang nak melepas, tapi si dapat juga nak melepaskan orang yang nak bertaubat. Maksudnya si kena hudud. Tapi si maknanya lepas saja nya akan kena benda lain juga. Dengan syarat punya taubat, insya-Allah nya akan lepas daripada hukuman-hukuman yang berat lah. Okey ya. Dan yang seterusnya. Boleh ya? Kita pergi pada hadis lain lah. Boleh ya? Okey, hadis yang ke-15. Tajuknya berkata yang baik, memuliakan tetamu dan juga jiran tetangga. Hadisnya berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah kita dah cerita sebelum tu, yang seorang sahabat yang amat miskin dan tinggal di Masjid Nabawi. Dan dia tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu ada makanannya makan, mu sedah dia terpaksa nahan perutnya. Dan kita dah cerita panjang lebar sebelum tu lah. Mungkin boleh rujuk channel YouTube Lorong Dakwah sebelum tu. Kami dah cerita panjang lebar kaitan dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, kita baca hadislah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut.
hendaklah dia berkata yang baik sahaja ataupun diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman dengan dengan Allah dan juga hari akhirat, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan jirannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari nombor 6475 dan juga hadis riwayat Muslim nombor 47. Okey, hadis yang mengumpulkan adab-adab. Hadis yang menarik sebenarnya. Ada tiga akhlak yang baik di situ. Pertama sekali adalah hanya berkata, kita ngeluar tutur kata hanya untuk benda yang baik-baik saja. Sebab apa? Pasal kita cerita sempat lah. Yang kedua, akhlak yang baik adalah memuliakan ataupun melayan jiran dengan baik, jiran sebelah rumah. Sampai mana had yang disebut sebagai jiran? Adakah 20 ringgit rumah sampai 20 ringgit rumah? Pasal kita cerita. Dan juga hadis berkaitan dengan memuliakan, akhlak yang ketiga, memuliakan tetamu. Apabila orang datang ke rumah, kita layan dengan baik. Apa itu adab tetamu dan juga adab orang datang, insya-Allah kita akan sentuh sempat. Okey, yang pertama, penjelasan hadis. Kena Rasulullah soalan, ada lagi soalan, banyak soalan Ustaz. Bisa buka minda sebenarnya supaya tak ngantuk nak. Kena disebut kenapa Rasulullah SAW menyebutkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Di soalan, dahsyat soalan lah. Sebab apa? Sebab tujuan kita hidup di dunia tu mengumpul pahala untuk hari akhirat. Dan kita hidup di dunia tu berjalan di atas keimanan dengan Allah. Kita duduk di luar ingat Allah, kita akan buat sesuatu hanya pada Allah, niat untuk Allah. Kita nyambut tetamu contohnya, ataupun kita berkata-kata, kita kena ingat Allah. Ataupun apa? Ataupun jiran tetangga, kita baik dengan jiran, kita fokus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, faedah hadis. Hadis ini menunjukkan faedah yang pertama sekali. Hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia dengan hadis yang ke-12. Hadis 12, hadis kaitan dengan sebenarnya hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisnya bunyi sebenarnya salah satu daripada tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, kaitan dengan hadis, kaitan dengan adab secara umum. Tapi itu disentuh secara khusus. Adab disentuh secara khusus dalam hadis lah, hadis yang ke-15. Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah yang usul hadis yang akan cerita daripada umum pergi ke khusus. Di kecil-kecil yang tajuk sampai hadis yang ke-42. Tanpa kita sedar, para ulama dulu setidaknya nyusun hadis macam biarlah. Ada sebab setidaknya nyusun hadis. Macam kita belajar ilmu fiqh juga lah. Kena mula dengan air, bab taharah, senang cerita suci dulu. Sebabnya solat, lepas bab air dulu, belajar tentang jenis air, belajar tentang najis, belajar tentang tu, mungkin kita belajar fiqh lah. Baru kita mula bab solat, zakat, apa semualah. Kenapa? Kerana ibadah kita akan dikira sebagai ibadah. Contoh kita solat, akan dikira sebagai ibadah mun kita berwuduk dengan air yang tentu basal. Kayak kopi wuduk contoh, kayak Milo berwuduk, susah nak. Walaupun dia suci, istilahnya suci tetapi tidak dapat menyucikan, istilah nak. Baik kita katakan bahawa setiap bab yang ada disusun oleh para ulama-nya ada sebab-sebabnya yang tersendiri. Cuma kita kadang-kadang sedarlah, kadang-kadang mungkin kerana terhad ke buku-buku kita apa. Cuma insya-Allah kita akan sentuh sikitlah. Dan yang seterusnya, faedah hadis yang kedua. Hadis ini menunjukkan bahawa kewajipan ada dua jenis, iaitu pertama kewajipan dengan Allah, dan yang kedua kewajipan sesama manusia. Apabila kita beriman dengan Allah, automatik kita keingat dengan hari akhirat. Ya, selalu kita cerita sebelum tu lah. Jangan ambil dah cerita, banyak kita cerita nak. Kita duduk aku kubur tangga. Apa pula orang kubur tu? Kita ingat hari akhirat. Lepasnya di kuburnya bagaimana? Kita pun merenung. Sebab apa? Sebab roh kita nang dah wujud dari zaman Nabi Adam sampai sebelum kita ditiup masuk dalam rahim ibu. Kami merenung 1936 contohnya, sini kami berada.
Waktu ya kami dah wujud tapi dalam bentuk roh. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, apabila Nabi Adam alaihissalam dicipta, roh memang dah roh anak cucu cicitnya semua dah dibuat ataupun dicipta. Sampai ke hari kiamat dah dicipta semua. Cumanya roh belum ditiup masuk ke dalam rahim ibu. Jadi kita pun fikir lama hidup kita di alam roh. Pasal kita keluar di dunia, paling lama hidup pun mungkin 190 tahun contohlah. Saya keluar dari alam dunia pergi ke alam barzakh. Kita pun terfikir alam barzakh, kita merenung kubur orang lama mari. Ada yang berusia 1000 tahun, 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun contohlah. Pasal kita pun merenung lagi di alam barzakh kelak apa akan jadi dengan kita. Kalau kita kira-kira rupa-rupanya paling singkat masa kita hidup adalah di dunia. Baru kita sedar hidup kita di dunia tu paling singkat. Mungkin paling lama pun cerita dah pada tadi 90 tahun, 60 tahun, 70 tahun hidup tanpa kita sedar. Cara kami selalu nanya lah, orang kami lah selalu beri soalan dengan diri kami pun, apa akan jadi 300 tahun akan datang dengan diri aku. Cara kami pun lah sebenarnya, kami kongsi aja sebenarnya. Apa akan jadi dengan diri aku tu 300 tahun akan datang. Sini yang berada memang di alam kubur. Selalunya manusia akan lebih dari 200 tahun, 300 tahun. Umat Nabi Muhammad SAW lah, selalunya tahu fikir alam kubur, aku nak jadi apa, sengsara ke bahagia. Jadi kita pun terfikir. Sebabnya kita katakan bahawa beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat tu adalah sesuatu yang boleh mendorong kita buat baik. Kita akan buat baik sesama Allah, sesama makhluknya, sesama manusia. Jadi antara adab yang perlu ditekankan tu tadi. Sebab ya Rasulullah SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Rasulullah SAW guna perkataan siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Rasulullah SAW tekankan benda ya, supaya para sahabatnya radhiyallahu anhum merenungi kehidupannya yang sekarang. Berapa jam? Ada 3 ya. Tentang layan tetamu kan. Okey. Jadi bolehkah kita tuan rumah menolak kehadiran seorang tetamu? Sebab tetamu itu kita kenal dia makan membawa mudarat. Contoh yang datang itu adalah kaki umpat. Kaki umpat. Okey. Jadi bercerita tentang yang saya bagus. Boleh. Boleh ke tolak? Boleh, tapi tolak dengan baguslah. Boleh. Jadi masalah. Insya-Allah kami akan sentuh situ. Memang dah ditulis semua lah. Syarat-syarat menerima tetamu, adab dengan tetamu, adab bertamu, insya-Allah lah. Mau sempat minggu depan kita sentuh lah. Sebab nak sentuh sekarang kursi sempat. Insya-Allah boleh insya-Allah. Boleh ditolak mun orang macam kaki umpat ke contoh, ataupun dia nak sengaja nak ngintai ahli keluarga kita atau ada perempuan kecak syarat-syarat menjadi tetamu. Insya-Allah kita akan sentuh jelah minggu depan boleh ada. Adab. Pukul berapa? Jangan akhir gila. Contohlah. Tapi insya-Allah kita akan sentuh secara lengkap minggu depan lah. Boleh adab-adab tetamu, pukul berapa boleh datang, pukul apa boleh datang. Macam ni mudah ngetok pintu rumah, mudah 3 kali ketok si juga buka pintu macam ni. Insya-Allah kita akan sentuh minggu depan boleh. Jadi okey, jam pun dah nak isyak. InsyaAllah kita terpaksa tangguh dulu lah. InsyaAllah nya panjang. InsyaAllah boleh minggu depan insyaAllah mesti ada apa-apa lah. Mesti ada apa-apa diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bersama lagi minggu depan. Tajuk yang menarik, bagi kami menarik lah, untuk kita tambah sikit pengetahuan ataupun amalan kita. InsyaAllah mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Jadi minta maaf banyak-banyak, mau ada tersalah, terkasar bahasa, teranuk ke tersindir apa-apa ajalah. Mu kami ada tersalah juga maklumat, minta maaf juga. Tolong betulkanlah mu ada. Jadi ajak daripada saya, terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.